Salam sejahtera, saya akan membincangkan mengenai sumbangan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dalam menyatukan ummah selepas kewafatan Nabi Muhammad. Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dilahirkan di kota Makkah. Beliau terkenal dengan pribadi mulia, tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti pemuda Arab yang lain. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Uthman dan berasal daripada Bani Taim. Beliau adalah orang kedua yang memeluk Islam dan orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad. Seterusnya, Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq telah memberi sumbangan yang sangat besar dalam usaha menyambung perjuangan Nabi Muhammad dalam menyatukan umat dan mengembangkan Islam. Sumbangan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dalam menyatukan ummah adalah menyelamatkan umat Islam daripada berpecah belah selepas kewafatan Nabi Muhammad. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, berlaku krisis antara golongan Muhajirin dengan Ansar dalam menentukan pengganti untuk memerintah negara dan umat Islam. Dalam keadaan ini, Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq tampil sebagai orang tengah yang menyelesaikan masalah. Sayyidina Abu Bakar telah mencalonkan Sayyidina Umar Al-Khattab mewakili golongan Muhajirin dan Abu Ubaidah mewakili golongan Ansar untuk dipilih sebagai khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab telah menarik diri daripada pencalonan dan diikuti oleh Abu Ubaidah. Baliknya, Sayyidina Umar mencalonkan Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq sebagai khalifah dan disokong oleh Abu Ubaidah serta cadangan tersebut disokong oleh majoriti umat Islam. Sumbangan seterusnya adalah Gerakan Al-Ridha. Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq melancarkan Gerakan Al-Ridha untuk menentang dan menghapuskan golongan yang menyeleweng dan menghancurkan kedudukan umat Islam. Golongan yang tidak beriman dan tidak berpegang teguh dengan pegangan agama dibahagikan kepada dua, yaitu kumpulan yang keluar daripada Islam dan yang tidak membayar zakat. Gerakan ini dilancarkan supaya perkara ini tidak menular dan untuk menghapuskan nabi-nabi palsu seperti Musailama Al-Kadzab di Yamamah, Tulaiha Al-Asadi di Yaman, dan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Seterusnya adalah menghapuskan golongan yang tidak membayar zakat yang dipimpin oleh Malik Al-Muwaira. Golongan ketiga pula ialah golongan yang kembali ke ajaran lama, yaitu menyembah berhala atau dikenali sebagai Watani. Usaha Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq menghapuskan ketiga-tiga golongan ini telah mendapat sokongan penuh daripada para sahabat yang lain dan beliau telah menyerahkan tugas kepada Panglima Usama bin Zaid. Tentera Islam mendapat kejayaan yang besar dalam Gerakan Al-Ridha dan kejayaan ini telah memperkukuhkan kedudukan Islam yang berpusat di Madinah serta dapat menyatukan ummah. Sumbangan seterusnya ialah Khalifah Abu Bakar telah melaksanakan pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan cara menulis pada kulit kayu, kulit binatang, dan dihafal oleh para sahabat yang dikenali sebagai Hafiz Al-Quran. Bagi mengelakkan kehilangan ayat-ayat suci Al-Quran yang disebabkan oleh kerusakan serta 70 orang para penghafiz Al-Quran yang syahid dalam Gerakan Al-Ridha, Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq telah mengarahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran dan menyimpannya sebagai khazanah negara. Melalui usaha ini, ayat-ayat suci Al-Quran dapat dibukukan sebagai Mushaf Utsmani. Sumbangan seterusnya ialah mencalonkan pengganti khalifah. Demi mengelakkan masalah dalam negeri berlaku kembali yang boleh mengganggu penyatuan ummah, Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq telah
mencalonkan Sayyidina Umar Al-Khattab untuk dipilih sebagai khalifah menggantinya selepas meninggal dunia. Tindakan ini telah berjaya menyelamatkan masyarakat Islam daripada permasalahan perpecahan umat, krisis politik, dan memperlihatkan kebijaksanaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dalam menjadi pemimpin kerajaan Islam. Pas wafatnya Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, pencalonan tersebut dibawa ke Majelis Syura dan melalui musyawarah. Para sahabat dan ahli lembaga Majelis Syura mempersetujui pelantikan Khalifah Umar Al-Khattab dan menerima bai'ah daripada umat Islam tanpa bantahan. Kesimpulannya, ahli sejarah mengatakan bahwa Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq seorang khalifah dan pemerintah yang mementingkan keamanan, keharmonian, dan kesejahteraan umat Islam. Atas usaha dan kebijaksanaan beliau, penyatuan umat berjaya dipertahankan dan agama Islam tersebar luas. Usaha ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang lain.